Sejarahnya bermula seawal tahun 1909 lagi. Lebih sekurun lamanya, ia menyumbang kepada pembangunan negara bangsa. Hari ini, Jabatan Kimia Malaysia ialah agensi kerajaan di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Terdapat 4 pusat di bawah Jabatan Kimia Malaysia. Pusat Analisis Sains Forensik adalah salah satu daripadanya. Setelah 2 dekad berkhidmat, Nur Aidora Saidon antara ahli kimia paling berpengalaman di jabatan ini. Cara ringkasnya lah kan, segala apa yang kita air yang kita minum, makanan yang kita makan, udara yang kita hirup, ya, dan keselamatan kita, kesemuanya dianalisis di Jabatan Kimia Malaysia. Bersama pasukan ahli kimianya, Nur Aidora sentiasa membantu agensi berkaitan menyelesaikan pelbagai kes, antaranya kes kebakaran Darul Ittifaqiyah, penemuan kubur besar Wang Kelian, MH17 serta kes pembunuhan Kevin Moraes. Bahagian DNA forensik berada di bawah Pusat Analisis Sains Forensik yang juga menempatkan bahagian narkotik, bahagian toksikologi, bahagian kriminalistik dan bahagian pemeriksaan dokumen. Di bahagian DNA forensik inilah analisis bahan bukti biologi seperti kes bunuh, rogol, pergaduhan, pengenalpastian mayat serta penentuan nasab ibu bapa dan anak dijalankan. Peranan bahagian DNA forensik bukan sekadar menawarkan khidmat kepada agensi penguatkuasaan seperti Polis Diraja Malaysia sahaja. Pasukan ahli kimia antara wira yang tidak didendang apabila menawarkan sedikit kelegaan kepada ibu bapa dan keluarga mangsa kebakaran Darul Ittifaqiyah. Kebakaran itu telah menghanguskan identiti fizikal 23 orang mangsa sehingga ibu bapa sendiri tidak mampu mengenal pasti mayat anak masing-masing. Ada 23 orang individu dan kita kena padankan kepada 23 keluarga. Dan ini semua perlu dilaksanakan dalam masa 24 jam, malah kurang daripada 24 jam. Bahagian DNA forensik Jabatan Kimia menerima spesimen yang disampaikan secara berperingkat oleh PDRM daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang menjalankan postmortem. Kita nak dapatkan profil daripada sampel tulang dan kita mempunyai 23 sampel tulang yang mana kita perlu buat analisis dengan cepat. Sampel tu masih lagi alhamdulillah fresh. Itu juga membantu kami lah dapat menyelesaikan kes tu dalam masa yang singkat. Bahagian DNA forensik Jabatan Kimia juga telah menerima spesimen tulang untuk dianalisis bagi merungkai misteri kubur besar Wang Kelian Perlis. Seperti mangsa kes kebakaran Darul Ittifaqiyah, mayat-mayat yang ditemui dalam kubur besar Wang Kelian ini juga dikenal pasti melalui sampel tulang. Sekalipun telah lama terdedah kepada elemen semula jadi, sampel tulang femur adalah pilihan paling ideal kepada ahli kimia bagi mendapatkan profil DNA. Tulang femur yang diambil di bahagian peha ini adalah dikategorikan sebagai tulang yang keras, yang mana DNA adalah diawetkan dengan kehadiran kalsium sebab dia tulang keras kan. So bila tulang keras ni dia susah untuk mengalami degradasi, maka DNA tu boleh disimpan lama
Dan bila disimpan lama, ianya sesuai untuk diambil bagi menjalankan analisis DNA. Setiap spesimen akan melalui proses analisis yang tertentu, pengekstrakan, kuantifikasi, amplifikasi, electrophoresis atau next-gen sequencing. Yang paling penting, pertama, tulang tersebut kita kena bersihkan. Bersihkan sampai bersih betul. Kemudian kita hanya gunakan dalam 10 gram sahaja. Dan tulang ni tadi yang kita tengok keras tu, kita akan gunakan liquid nitrogen untuk hancurkan dia sampai bentuk debu. Bila dah bentuk debu ni nanti barulah kita boleh asingkan DNA yang diperlukan dengan bahan-bahan lain yang tidak diperlukan. Supaya DNA ni tadi bersih, dapatlah kita ikut proses yang seterusnya lah, kuantifikasi, amplifikasi, electrophoresis bagi mendapatkan profil DNA. Setelah langkah pengekstrakan sampel dibuat, proses kuantifikasi dan amplifikasi perlu dilakukan. Kit yang digunakan mempunyai bahan untuk mengesan DNA manusia spesifiknya dan mengukur kepekatan DNA dalam sampel secara kuantitatif. Kepentingan untuk mengetahui kepekatan DNA dalam sampel adalah untuk menunjukkan kehadiran DNA dan membantu menghasilkan profil manusia yang ideal bagi proses amplifikasi dan electrophoresis. Proses amplifikasi bertujuan untuk menggandakan salinan DNA bagi memudahkan analisis seterusnya. Teknik yang digunakan dalam stage ini adalah PCR iaitu polymerase chain reaction. Selepas saya masukkan sampel dan kit dalam tube, saya akan masukkan tube tersebut ke dalam thermocycle. Alat thermocycle itu akan ada proses untuk menggandakan salinan DNA kepada berjuta salinan. DNA amplification ni tadi, ya, bila kita dah tahu berapa DNA yang ada, DNA ni nanti kita akan memperbanyakkan pada tempat-tempat yang unik untuk setiap individu. So setiap individu ni semuanya berlainan. Tak ada yang serupa kecuali kembar seiras. So DNA amplifikasi ni memang adalah khusus, satu dunia pun menggunakan sistem amplifikasi yang sama. Okey. Seterusnya kita akan dapatkan profil DNA menggunakan sistem electrophoresis. Bahagian DNA forensik Pusat Analisis Sains Forensik Jabatan Kimia Malaysia turut memainkan peranan penting selepas berlakunya tragedi MH17. Yusra berkata siasatan mendapati bauh MH17 terbang secara normal sehingga pada waktu kejadian apabila pesawat itu melintasi ruang udara timur Ukraine. Kesemua 298 penumpang dan anak kapal terkorban. Di pihak Belanda, sampel diambil daripada mangsa lah. So ada yang diambil daripada cebisan tulang, ada lagi daripada cebisan daging, ada juga yang diambil daripada kesan darah yang dijumpai. So ianya bergantung kepada keadaan sampel pada masa tersebut lah. Uniknya kes MH17 ni, dalam masa 3 hari 3 malam tu kami membantu KKM turun padang tolong ambil sampel. Kami bawa balik, ya, dan buat analisis. Analisis tu kita buat terus, ya, tanpa henti. Berikutan tragedi MH17, pasukan ahli kimia telah berusaha mengumpulkan 117 spesimen darah waris-waris bagi mendapatkan profil DNA masing-masing. Ia kemudiannya dipadankan dengan profil DNA mangsa yang diperolehi oleh pihak Belanda untuk menentukan identiti atau kewarganegaraan setiap mangsa tragedi itu.
Berkat kerja berpasukan, dalam masa yang singkat, kesemua profil DNA waris berjaya dikumpulkan. Bagi beliau, tragedi seperti MH17 atau kebakaran Darul Ittifaqiyah menguji lebih daripada kemahiran analisis di makmal. Bahkan, ia menuntut keikhlasan dan empati pasukan ahli kimia. Kita kena mengenal pasti setiap satu mangsa, ya. So bila dalam kes ini tak dapat kenal pasti daripada muka, daripada gigi ataupun decap jari, so analisis DNA merupakan pilihan yang terbaik. Kita semua ada keluarga kan. Selagi kita tidak dapat balik ahli keluarga kita, kita tak akan, orang kata, tenang. Satu kehilangan yang amat besar. Kita lihat waris dalam keadaan lost kan, dia pun tak tahu apa yang berlaku. Tugas ni tak mudah. Bukan hanya dalam kes MH17, malah dalam kes-kes seharian. Prinsip yang paling utama, ikhlas. Kedua, kita nak cepat supaya kita pun tak nak pegang mangsa lama. Kita nak pulangkan mangsa kepada family agar ianya dapat diuruskan dengan sempurna. Dan pihak family insya-Allah dapat, orang kata, move on. Pusat Analisis Sains Forensik Jabatan Kimia Malaysia telah menyaksikan kemampuan pasukan ahli kimianya di bahagian DNA forensik ketika mereka mengendalikan kes pembunuhan Kevin Moraes. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menjatuhkan hukuman mati terhadap 6 lelaki selepas didapati bersalah membunuh timbalan pendakwa raya Dato' Anthony Kevin Moraes yang mayatnya ditemui di simen dalam tong drama 5 tahun lalu. So kita mengharapkan kesan DNA Sureh sahaja untuk, orang kata, menyambung cerita apa yang berlaku dan macam mana kita nak mengatakan orang tu terlibat. So itu yang cabaran utama, sebab mendapatkan profil DNA daripada kesan DNA Sureh, dan kesan DNA Sureh namanya pun Sureh. So trace kan, so nak dapat tu susahlah sebab DNA amat sedikit. Pembuktian profil DNA suspek melalui DNA Sureh yang telah dianalisis di makmal ini menyumbang kepada penyelesaian kes Kevin Moraes. Kesan DNA Sureh adalah kesan DNA yang terhasil daripada sentuhan, daripada peluh kita, daripada ailio kita, ya, yang mana memang kita tak akan nampak daripada mata kasar. Contoh, di collar baju, tempat kita punya leher kena dengan collar baju, dekat situ memang ada DNA Sureh. Cermin mata, ataupun kalau macam contoh kita pegang di kerusi, ya, dalam masa kita pegang tu secara tak langsung kita akan meninggalkan DNA kita di situ. So ianya menggunakan prinsip lokat, iaitu setiap sentuhan meninggalkan kesan, ya. Bagi pasukan ahli kimia, ia suatu pencapaian apabila DNA Sureh berjaya dikesan pada sampel itu. Kita akan kikis permukaan di mana kita tahu bersentuhan untuk mendapatkan DNA yang akan ada pada permukaan tersebut. Fiber baju dan juga kertas tadi akan menjalani proses extraction di mana ia akan menjalani proses automasi. Tiada penggunaan manual, semua akan dijalani dengan teknik robotik. So di sini DNA ini akan dicampurkan dengan satu larutan khas yang akan memecahkan sel-sel dan kemudian akan kita letakkan satu magnet khas yang mana magnet ni akan melekat spesifik pada DNA. So magnet ni akan ditarik keluar dan akan menghasilkan satu larutan DNA yang bersih dan clean. Dan seterusnya dah dapat DNA tu kita ekstrak. Kita nak tahu ada ke tak ada sebab DNA ni tak nampak kan. Okay, dia sangat-sangat kecil tak nampak.
So kita buat pula DNA kuantifikasi. Kita nak tahu berapa DNA ada ke tak ada, kan? Kemudian bila kita dah tahu ada, kita akan buat proses DNA amplifikasi. Tujuan amplification adalah untuk menggandakan salinan DNA supaya sampel tersebut dapat dianalisis selepas ini. Dalam proses ini, seunit DNA mampu digandakan hingga ke ratusan juta unit bagi membolehkannya dikesan melalui teknik khas. Profil DNA hanya akan diperolehi setelah DNA yang digandakan salinannya itu menjalani proses elektroforesis. Elektroforesis merupakan satu teknik yang digunakan untuk menjana satu profil DNA yang unik bagi seseorang individu. Apa yang terpapar di skrin sekarang adalah merupakan profil DNA yang telah dihasilkan yang mana dikenali sebagai elektroferogram lah. Dan profil DNA ini digunakan untuk perbandingan untuk semua kes-kes forensik seperti kes daripada Kevin Moraes, MH17 yang mana spesimen darah waris dihantar, kes daripada Darul Ittifaqiyah yang mana sampel-sampelnya juga dihantar untuk perbandingan yang mana ia melalui 4 langkah analisis iaitu extraction, pengekstrakan DNA, kuantifikasi DNA, amplifikasi serta elektroforesis yang mana keputusannya adalah seperti yang dijanakan sekarang iaitu elektroferogram. Untuk mendapatkan profil DNA daripada sampel tulang, spesimen itu perlu dijadikan debu terlebih dahulu dengan menggunakan cecair nitrogen serta mesin khas. Freezer mill ini akan menggoncang sampel tulang yang disejukkan pada suhu di bawah paras beku iaitu negatif 196 darjah Celsius. Debu tulang yang diperolehi akan diekstrak bagi mengeluarkan DNA. Melalui proses kuantifikasi, amplifikasi dan elektroforesis, profil DNA akan terhasil. Bagi kes-kes yang melibatkan wang kelian, proses kerjanya sedikit berbeza yang mana ianya melibatkan next generation sequencing. Penggunaan NGS ini adalah dapat dilihat dalam kes OPS wawasan iaitu pada tahun 2015 di mana sebanyak 139 kubur dijumpai di wang kelian. Pada masa itu sebanyak 119 sampel tulang dan 3 sampel gigi dihantar ke Jabatan Kimia untuk dianalisa. Daripada sampel tersebut, apa yang kita tengok adalah yang pertama, adakah sampel tulang ini adalah berasal daripada manusia sebab keadaan tulang tu pun dah tak sempurna kan. Yang kedua, jantinanya adakah lelaki atau perempuan. Yang ketiga, adakah tulang ni daripada kubur yang sama tu adalah daripada individu yang sama ataupun pada satu tempat tu terdapat beberapa individu dimasukkan ke dalam satu kubur. Dan yang terakhir sekali, maklumat tambahan adalah kita cuba untuk mengenal pasti sampel-sampel ini adalah berbangsa apa. Untuk menyesuaikan penggunaan NGS ini di Malaysia, so kami kumpulkan reference daripada 3 major etnik di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India dan kami plotkan mengikut bangsa masing-masing. Kita kena buat dulu database penduduk Malaysia dan juga kita kena lihat juga taburan penduduk Melayu Malaysia, Cina Malaysia dan India Malaysia. Okay, dan bila kita dah ada pola taburan dan juga database penduduk Malaysia, barulah kita boleh lihat kepada profil-profil unknown supaya ianya dapat dibandingkan dengan profil Malaysia tadi. Untuk kes wang kelian hanyalah melibatkan
106 profil unknown. Tak ada waris, tak ada suspek. Bagi melihat mengetahui asal-usul, kita terpaksa melihat kepada 233 tempat pada DNA tersebutlah. So ini rumit. Dan teknik ini memang digunakan khusus bagi kes-kes yang tiada orang kata sampel rujukan. Selari dengan masa, mereka sentiasa komited menyediakan perkhidmatan kimia analisis dan sains forensik yang efisien bagi menjamin kesejahteraan hidup rakyat meneruskan legasi yang cemerlang.